Remember, the 5th of November. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Kami tong-tong, kami lang kikiamas. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Tuhan kerana panjangkan umur untuk kita berjumpa lagi hari ni. Aku yakin korang mesti pernah tengok topeng ni. Selalunya bila ada rusuhan ke, tunjuk perasaan ke, mesti akan ada orang pakai topeng ni. Persoalannya, muka siapa yang dijadikan rupa bentuk topeng ni? Siapa dia ni sampai orang pakai topeng muka dia sampai ke hari ni? Jadi hari ni aku nak share sejarah orang yang muka dia dijadikan topeng ni, yang bernama Guy Fawkes. Sebelum aku nak start cerita tu, aku nak kongsi sesuatu dengan korang semua. Siapa nak menang rumah kondo, kereta dengan duit cash? Sekarang ni Kuku ada buat cabutan bertuah sempena ulang tahun Kuku yang ke-9. Jadi sesiapa yang beli produk Kuku akan berpeluang untuk menang hadiah yang menarik. Kenapa aku kata menarik? Kau tahu hadiah apa diorang nak bagi? Diorang nak bagi hadiah 2 biji rumah kondo, 12 buah kereta dan cash RM1,000 untuk 100 orang pemenang. Engkau rasa? Selalu aku dengar orang buat cabutan bertuah paling mewah pun dapat kereta lah. Ini dapat rumah, selesa mat. Senang cerita lah, nilai keseluruhan semua hadiah ni sebanyak RM2 juta. Masyuk. Jadi, macam mana nak join cabutan bertuah ni? Korang kena beli produk Kuku lah. Ada macam-macam jenis produk daripada Kuku dengan bayaran bulanan serendah RM58. Macam mana pula nak beli kan? Nak tengok dulu ke produknya? Mudah je. Kalau orang Melaka, korang boleh terus pergi dekat kios Kuku dekat Mydin MITC Melaka. Kios diorang berdekatan dengan subway, berdepan dengan kedai cermin mata. Korang boleh terus jumpa dengan ejen Kuku dekat situ. Diorang akan bantu korang untuk dapatkan produk Kuku ni. Lagi satu, diorang cakap dekat aku, siapa yang beli produk Kuku dekat Mydin MITC Melaka boleh dapat hadiah lagi, iaitu hamper. Tapi untuk 10 orang pelanggan terawal sahaja. Nampak? Dah lah dapat rumah, dapat kereta, dapat hamper lagi. Apa lagi yang korang nak ni? Okey, katakanlah korang malas now nak pergi Mydin MITC, ataupun korang bukan duduk dekat Melaka ni. Tak apa, ni dah 2023 dah, zaman dah moden. Senang je. Korang boleh kontak je nombor 013-645-2044. Nanti aku akan letakkan nombor dia dalam video ni dekat description dengan pin komen. Kau kontak Mamat ni, cakap kau nak beli produk Kuku. Kalau dia layan kau tak baik, kau cakap dengan aku, biar aku carut dengan Mamat ni. So, kalau korang nak dapatkan hadiah rumah kondo ni, korang kena pergi kios Kuku dekat Mydin MITC Melaka, ataupun korang kontak nombor yang aku bagi tu. Korang kena buat cepat tau, sebab kempen ni sampai hujung bulan 9 je. Okey, cukup lah tu. Jom kita sambung borak pasal topik kita hari ni. So, siapa Mamat yang bernama Guy Fawkes ni? Kenapa dia popular now? Guy Fawkes ni dilahirkan dekat York, England pada tahun 1570 dalam keluarga Protestan. Tarikh lahir Fawkes ni tak dapat nak dikenal pasti bila, tapi dia telah dibaptize dekat gereja St. Michael di Belfry pada 16 April 1570. Baptize ni macam majlis akikah lah, tapi ni upacara untuk agama Kristian. Bapa dia Edward Fawkes, seorang peguam gereja dan penganut Protestan yang famous dekat York. Mak dia pula Edith Fawkes, ni Blake atau Jackson. Mak dia ni daripada keluarga yang menganut Katolik secara rahsia. Datuk nenek belah mak dia ni adalah penganut Katolik yang menentang keras ajaran Protestan. Kalau korang tak faham pasal Katolik dengan Protestan ni, korang boleh tengok video aku cerita pasal sejarah The Troubles. Fawkes ni adalah anak kedua daripada 4 beradik, tapi kakak dia yang bernama Anne dah meninggal dunia masa umur 7 minggu. 2 orang adik perempuan dia bernama Elizabeth dengan Anne, sama macam nama kakak sulung dia. Masa abad ke-16 ni, kalau kau penganut Katolik, memang hidup kau dalam bahaya lah kalau kau duduk dekat England. Sebabnya, ajaran Katolik dekat England memang ditindas gila babi masa pemerintahan Queen Elizabeth yang pertama. Lagi-lagi masa Pope Pius ke-5, Bishop of Rome, cuba nak jatuhkan dia dan naikkan Queen Mary of Scotland. Maka berpuluh-puluh padri Katolik yang telah dihukum mati. Penganut Katolik juga diharamkan untuk menyambut perayaan Mass, perayaan ajaran Katolik. Diorang juga tak boleh kahwin mengikut ajaran Katolik. Senang cerita lah, masa ni Katolik ni ajaran yang diharamkan dekat England. Jadi banyaklah komplot pembunuhan dan pemberontakan terhadap Queen Elizabeth yang pertama yang dilakukan oleh penganut
penganut Katolik tapi semuanya fail. Paderi Katolik yang jadi ketua organisasi rahsia telah ditangkap, diseksa dan dibunuh. Maka ramai penganut Katolik dekat England meletakkan harapan yang tinggi pada King James yang pertama untuk naik tahta dan memerintah England, seterusnya menamatkan kekejaman ni. Tambah pula bini King James, Queen Anne of Denmark, dikatakan dah jadi penganut Katolik. Mak King James pun, Queen Mary of Scotland, adalah penganut Katolik yang sangat alim. Okey, korang dah faham kan situasi dekat England pada masa tu? Sekarang kita balik pada cerita Dak Fox ni. Family Fox ni asalnya keluarga Protestan yang sangat patuh pada undang-undang. Tapi segalanya berubah bila Edward Fox meninggal dunia pada tahun 1578 masa Guy Fawkes berumur 8 tahun. Beberapa tahun lepas tu, Edith kahwin dengan Dionys Bembridge, lelaki Katolik daripada Scotton Village. Fox ni dah makin terpengaruh dengan ajaran bapa tiri dia dan akhirnya Fox convert jadi Katolik masa dia remaja. Lepas habis sekolah, Fox nak berkhidmat dengan Anthony Brown, First Viscount Montague. Tapi Anthony Brown tak suka perangai Dak Fox ni, jadi permohonan Fox ditolak. Lepas tu, Fox diterima untuk berkhidmat dengan Anthony Maria Brown, Second Viscount Montague. Viscount Montague ni kira pangkat keluarga bangsawan yang dipilih dari susu galuh John Neville. Ada sumber yang mengatakan Fox ni dah kahwin dan ada anak, tapi sumber tu tak dapat nak disahihkan. Pada Oktober 1591, Fox jual ladang pusaka bapa dia dekat Clifton, York. Lepas tu, Fox mengembara ke benua Eropah untuk berperang dalam perang yang dikenali sebagai Perang 80 Tahun. Kenapa Perang 80 Tahun? Yang ini lain hari lah kita cerita. Tak pun kau search je lah dekat Google. Fox ni berperang untuk pihak Katolik Sepanyol yang menentang Republik Belanda, bermula dari tahun 1595 sampai tahun 1598. Lepas tu, dia join Sir William Stanley, bekas komander Katolik yang tengah kumpulkan tentera dekat Ireland untuk pergi ekspedisi ke Netherlands untuk menentang Republik Belanda. Queen Elizabeth yang pertama respect gila tau dengan Sir William Stanley ni. Tapi lepas Deventer diserahkan kepada Sepanyol, Stanley dengan hampir semua askar dia berpaling tadah dan berkhidmat untuk Sepanyol. Fox telah menjadi pegawai rendah tentera dan berjuang dengan baik masa diorang kepung Calais pada tahun 1596. Pada tahun 1603, Fox telah dicalonkan untuk jadi kapten tentera. Pada tahun yang sama, King James yang pertama naik tahta sebagai pemerintah England lepas kematian Queen Elizabeth yang pertama. Ingat kan, bila dia naik dah boleh lega lah. Rupanya King James ni tak support Katolik juga. Maka beberapa padri dan orang awam buat rancangan yang dikenali sebagai Biplot untuk colek King James. Satu lagi konspirasi yang dikenali sebagai Main Plot, di mana penganut Katolik plan nak bunuh King James dan naikkan sepupu dia sebagai pemerintah England yang baru. Bila dapat tahu perangai King James ni, Fox pergi Sepanyol untuk dapatkan sokongan nak buat pemberontakan dekat England. Pada masa ni, dia dah guna nama dia dalam versi Itali iaitu Guido. Dia gambarkan yang King James ni sebagai seorang raja yang bid'ah, di mana King James ni pergi halaukan semua mazhab Papist keluar daripada England. Papist ni mazhab daripada Roman Catholic. Fox juga kecam Scotland dan bangsawan Scotland yang jadi anak emas King James. Walaupun kedatangan Fox diterima dengan baik, King Philip III, Raja Sepanyol pada masa tu, tak nak bagi apa-apa sokongan dekat Fox. Segalanya berubah bila Dak Fox ni jumpa dengan Thomas Wintour dekat Sepanyol. Wintour masa tu tengah cari sekutu untuk join kumpulan konspirasi Katolik yang base dekat England dan diketuai oleh sepupu dia iaitu Robert Catesby. Bila Wintour jumpa dengan Fox, dia dah tahu dah Fox ni lah orang yang dicari, sebab dia nampak Fox ni berani gila, banyak skill dan pengalaman perang. Diorang pun balik ke England pada bulan Mei 1604. Guy Fawkes, Thomas Wintour, Robert Catesby, Jack Wright dengan Thomas Percy berkumpul dan meeting dekat Duck and Red Inn dekat London. Robert Catesby cadangkan untuk letupkan Dewan Parlimen dengan serbuk letupan. Diorang pun on lah. Lepas tu semua orang bersumpah atas buku agama Katolik untuk rahsiakan plan ni. Pada tahun yang sama, King James keluarkan statement yang mengutuk Katolik sebagai kepercayaan yang mengarut secara terbuka. King James juga perintahkan semua padri Katolik keluar daripada England sebab dia dah risau penganut Katolik dah makin ramai. King James teruskan dasar pemerintahan yang menindas Katolik yang dijalankan oleh Queen Elizabeth yang pertama, seperti jatuhkan hukuman berat kepada sesiapa yang menolak Protestan. Disebabkan perangai King James yang makin melampau, 8 orang lagi secara sukarela join kumpulan Fox yang dikenali dengan nama Gunpowder Plot. Kalau ikutkan perancangan, Fox kena nyalakan fuse serbuk letupan pada 5 November 1605 masa pembukaan sesi baru Parlimen England. Masa ni, King James, putera sulung dia, ahli-ahli House of Lords dengan House of Commons akan ada dekat dalam Parlimen. Lepas dah nyalakan fuse tu, Fox akan larikan diri dengan bot melalui Sungai Thames. Masa dia tengah lari tu, ahli kumpulan dia yang lain akan mulakan pemberontakan dekat English Midlands. Lepas tu, diorang akan culik anak perempuan King James yang bernama Elizabeth yang berumur 9 tahun. Diorang plan nak angkat Elizabeth ni jadi Queen of England supaya diorang boleh jadikan dia puppet untuk konspirasi diorang. Diorang juga plan nak kahwinkan Elizabeth ni dengan seorang pemimpin Katolik
Katolik sebagai cara untuk kembalikan balik monarki Katolik dekat England. Jadi, sebagai pakar dalam letupan, Fawkes ditugaskan untuk jaga bertong-tong serbuk letupan yang diseluduk masuk ke dalam bilik bawah tanah, betul-betul dekat bawah kedudukan House of Lords. Untuk elakkan orang boleh cam dia, Fawkes gunakan nama samaran John Johnson. Pada 26 Oktober, ada satu surat tanpa nama dihantar kepada William Parker, the 4th Baron Monteagle, yang bagi tahu supaya jangan buka dulu parlimen ni sebab ada plan yang dibuat untuk letupkan parlimen. Sampai ke hari ni tak ada siapa yang tahu siapa yang tulis surat tu. Ada sejarawan yang berpendapat bahawa surat tu sebenarnya rekaan semata-mata. Diorang rasa pihak berkuasa dah tahu dah pasal plan ni. Cuma diorang saja biarkan dulu supaya boleh jadikan alasan diorang untuk bertindak ganas kepada penganut Katolik. Lepas dah dapat warning daripada surat tu, pengawal diraja terus geledah bilik bawah tanah tu pada tengah malam 4 November 1605. Pada 5 November 1605, dalam pukul 1-2 pagi macam tu, diorang dapat tangkap Fawkes ni yang tengah menyorok dalam bilik bawah tanah. Masa jumpa tu ada fuse, lampu minyak tanah, mancis dalam poket Fawkes dan 36 biji tong serbuk letupan yang dah bersusun dekat sebelah dia. Fakta menarik, lampu minyak tanah Fawkes tu ada lagi dalam simpanan Oxford University. Masa operasi geledah tu, ada seorang lelaki yang bernama Peter Heywood, teman Sir Thomas Knivet, keeper of the Whitehall Palace. Masa dapat tangkap Fawkes tu, Peter rampas dan simpan lampu tu. Kemudian lampu tu diserahkan kepada adik Peter iaitu Robert Heywood. Lepas ada cubaan bunuh terhadap Peter pada tahun 1640 yang menyebabkan Peter cedera parah. Lepas tu Robert bagi lampu tu dekat Oxford University pada tahun 1641. Balik pada kisah Fawkes tadi, dia percaya yang plan ni fail disebabkan syaitan, bukan salah Tuhan. Lepas kena tangkap tu, Fawkes dibawa pergi menghadap King James. Bila tanya apa motif dia, Fawkes cakap yang dia nak halau raja dengan bangsawan Scotland keluar daripada England. Lepas tu Fawkes dibawa ke Tower of London untuk disoal siasat. Sir William Watt, Lieutenant of the Tower, jadi ketua untuk sesi soal siasat Fawkes dekat Great Hall of the King's House. Masa zaman ni, Raja England atau Privy Council kena bagi kebenaran dulu sebelum nak seksa tahanan. Untuk kes Fawkes ni, King James sendiri yang tulis waran diraja yang berbunyi, kalau dia tak mengaku, penyiksaan yang paling lembut boleh digunakan. Kemudian, anda boleh teruskan dengan penyiksaan yang lebih keras dari sebelumnya. Dengan cara ini akan mempercepatkan kerja mulia anda. Bahasa mudah fahamnya, kalau dia tak nak mengaku, seksa dia dengan seksaan yang paling rendah. Lepas tu, level seksaan tu akan naik satu-satu sampailah dia mengaku. Antara seksaan Fawkes yang paling kejam ialah setiap tangan dengan kaki dia kena ikat dekat atas meja. Lepas tu, setiap tangan dengan kaki dia akan ditarik sampai sendi dia terkehil atau putus. Kalau korang ada peluang untuk bercuti dekat London, korang boleh pergi melawat Tower Torture untuk tengok sendiri kaedah dan replika alatan penyiksaan yang digunakan dekat Tower of London untuk seksa banduan macam Guy Fawkes. Okey, lepas dah soal siasat, Fawkes dikurung dalam penjara bawah tanah dekat White Tower yang famous sebagai penjara yang gelap dan sempit. Tak lama lepas tu, ahli kumpulan Fawkes yang lain pun kena tangkap kecuali 4 orang termasuk Robert Catesby. Diorang ni mati masa kejadian tembak-menembak dengan tentera England. Fawkes dengan ahli kumpulan yang hidup lagi ni didapati bersalah atas kesalahan khianat kepada negara pada 31 Januari 1606. Sebelum kena hukum, Fawkes ni pun memang dah lunyai dah kena torture. Diorang semua dihukum dengan cara kaki kena ikat dekat kuda dan diseret daripada penjara sampai ke tali gantung. Lepas tu diorang akan digantung sampai mati depan orang ramai. Last sekali, setiap tangan dengan kaki diorang kena ikat pada 4 kuda berbeza dan kuda tu akan berlari ke arah yang berbeza sampai tangan dengan kaki diorang putus. Lepas kematian diorang, semua orang yang menonton hukuman diorang tu terus bersorak happy sebab diorang anggap yang England dah bebas daripada kejahatan. Lepas Fawkes kena hukum, King James luluskan Akta Observance of the 5th November Act 1605 untuk meraihkan kegagalan Gunpowder Plot pada 5 November setiap tahun. Perayaan ni dikenali sebagai Guy Fawkes Day dan perayaan ni juga disambut oleh penduduk Amerika tapi dikenali dengan nama Pop Day. Masa perayaan ni selalunya diorang akan buat unggun api besar dan bakau mercun. Guy Fawkes Day ni macam Hari Raya Aidilfitri ya, senang cakap. Sedara mara semua balik kampung, makan-makan dan sebagainya lah. Akta ni dikuatkuasakan sampai tahun 1859 tapi perayaan ni masih disambut juga sampai ke hari ni. Pada tahun 1608, Sir William Watt buatkan satu tugu peringatan berbentuk batu mama yang besar dekat Council Chamber yang terletak di King's House. Tugu peringatan ni tertulis nama-nama ahli konspirasi Gunpowder Plot dan ahli Privy Council yang terlibat dalam sesi soal siasat diorang. Bawah nama-nama tu ada petikan ayat dari Old Testament iaitu ayat Job 12:22 dalam bahasa Ibrani dan diterjemahkan dalam bahasa Latin. Tugu peringatan ni dibuat sebagai tanda kejayaan untuk gagalkan bencana yang melanda negara. Selain tu, nak ingatkan kepada orang lain nasib buruk yang bakal menimpa kepada pengkhianat negara. Lepas dari peristiwa ni, setiap kali pembukaan sesi baru parlimen, sebelum nak start tu
tu diorang akan ada operasi pencarian bahan letupan yang mungkin disembunyikan dekat bilik bawah tanah Istana Westminster. Jadi begitulah peristiwa yang berlaku yang menyebabkan Guy Fawkes ni famous sampai sekarang. Walaupun Robert Catesby yang jadi ketua, tapi nama Fawkes yang orang kenal. Mungkin sebab dia orang pertama yang kena tangkap dan dia juga orang terakhir yang kena hukum. Jadi selama lebih 400 tahun, muka Guy Fawkes ni kekal jadi simbol pemberontakan dekat seluruh dunia. Kalau kau tengok ada protes jalanan kan, mesti akan ada orang yang pakai topeng Guy Fawkes ni. Sebab zaman sekarang, orang pandang Guy Fawkes ni sebagai pejuang kebebasan atau pejuang revolusi. Perjuangan dia tu dianggap suci lah, walaupun rancangan dia fail. Lebih kurang macam tu lah. Banyak juga penulisan dan cerita yang diilhamkan dari kisah Guy Fawkes ni. Pada tahun 1841, satu novel bertajuk Guy Fawkes or the Gunpowder Treason telah ditulis oleh William Harrison Ainsworth. Fawkes juga digambarkan sebagai hero dalam buku kanak-kanak yang bertajuk The Boyhood Days of Guy Fawkes yang diterbitkan pada tahun 1905. Lepas tu, sebuah novel grafik yang bertajuk V for Vendetta telah ditulis oleh Alan Moore dan David Lloyd sebagai pelukis yang diterbitkan pada tahun 1982. Pada tahun 2005, movie adaptasi daripada novel V for Vendetta ni telah dihasilkan. Inilah top 3 movie favourite aku. Dan disebabkan movie ni lah, aku lorak now nak tahu siapa mamat yang bernama Guy Fawkes ni. Disebabkan nak tahu pasal Guy Fawkes ni lah, aku baca pula pasal pemerintahan Eropah pada abad ke-15. Lepas tu, berkait pula dengan sejarah ni, sejarah tu, sejarah yang sana. Sejarah dunia ni memang banyak berkait-kait. Jadi, begitulah ceritanya pasal mamat yang bernama Guy Fawkes ni. Kalau korang ada pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Kalau korang suka video ni, nak bagi sumbangan, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Dan jangan lupa untuk subscribe membership Keluarga Gigi Emas untuk dapatkan early access video baru aku setiap minggu. Paling penting, jangan lupa dapatkan produk kuku supaya korang berpeluang nak menang rumah kondo. Link ada dekat description dengan pin komen. Okey, aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku tak berapa menarik hari ni. Terima kasih sebab sudi luangkan masa korang untuk dengar cerita aku hari ni. Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.